Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia, juga salam Hari Kawai. Anda bersama saya Nadir Nordin dalam Pastikan Sahih edisi Rabu 1 Jun 2022. Ayuh keluarga Malaysia yang berada di Terengganu atau yang berhampiran untuk sama-sama memeriahkan program Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia yang berlangsung di Kompleks Sukan Negara Terengganu, Kuala Nerus, Terengganu, Darul Iman pada 2 hingga 4 Jun 2022 bermula seawal 9 pagi hingga 6 petang. Pelbagai program dan booth menarik menanti anda. Ayuh kita mulakan dengan segmen Sahih. Perhatian keluarga Malaysia terhadap kutipan sumbangan bagi kos pembedahan adik Muhammad Al-Nuhi. Menurut kenyataan Hospital Pakar Sultanah Fatimah HPSF telah menerima aduan berhubung isu kutipan sumbangan bagi kos pembedahan adik Muhammad Al-Nuhi yang disiarkan menerusi pej sahabat Ustaz Samsul Debat baru-baru ini. Justeru itu, pihak hospital menafikan terdapat pesakit berkenaan yang menjalani rawatan di HPSF. Sebarang aduan penyalahgunaan data boleh kemukan kepada JPDP melalui laman sesawang daftar.pdp.gov.my. Kini kita ikuti pula pesanan mesra mengenai kenal pasti tanda-tanda penipuan malware. Jangan lupa untuk kongsikan video bermanfaat ini bersama keluarga dan rakan-rakan anda supaya mereka juga tidak tertipu dengan kegiatan skamer. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Berat seketika kembali selepas ini. Jaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC menggesa mana-mana pihak yang terkesan dengan penyebaran berita atau kandungan tidak benar untuk mengambil langkah-langkah berikut.
Buat laporan polis bagi membolehkan siasatan dijalankan. Sertakan sekali dengan bukti seperti tangkap layar, screenshot serta pautan URL kepada kandungan berkenaan, termasuklah maklumat seperti nama dan maklumat individu, termasuk ID akaun dan nombor telefon yang melakukan sebaran untuk membantu siasatan. Buat kenyataan penafian atau penjelasan terhadap sebarang dakwaan yang tidak benar atau tidak tepat bagi menghentikan berita atau kandungan berkenaan daripada terus disebarluaskan. Membuat laporan penyalahgunaan secara terus kepada penyedia platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok dan sebagainya dalam memastikan penggunaan adalah mengikut terma perkhidmatan serta piawaian komuniti yang ditetapkan. Proses nak upgrade mutu perkhidmatan ini tidak boleh menjadi sehala. Dia harus dua hala, yakni kita perlu mendapat feedback daripada pengguna. Dan feedback itu mesti datang dengan cepat supaya tindak balas untuk melakukan upgrading juga cepat. Lalu kita melancarkan jendela map. Melalui jendela map, rakyat dan masyarakat yang mempunyai aduan tentang pengalaman mereka berhubung dengan konektiviti dalam kawasan mereka boleh memasukkan data-data secara online. Dan dengan cara demikian MCMC ataupun Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia akan membuat pemantauan kerana kita perlu pula berhubung dengan syarikat-syarikat telco yang menyediakan perkhidmatan untuk turun ke lapangan memperbaiki mutu perkhidmatan di mana kita mendapat crowdsourcing information tadi. Jadi proses ini saya perlu rakyatkan, masyarakatkan supaya semua orang faham rancangan yang dijalankan. Jadi kita bersetuju, kita menegaskan bahawa Malaysia minta supaya Amerika menggunakan kuasa dia dan memastikan isu Palestin dapat diselesaikan dengan segera. Kalau Amerika begitu cepat bertindak apabila kes berlaku di Ukraine, kita nak tindakan cepat juga dilakukan untuk menyelesaikan isu Palestin. Rio Bah bersama Hotlink dari 3 hingga 5 Jun di SICC KK Sabah membawa persembahan artis tempatan Dato' Jamal Abdillah, DJ Dave, Estrange, Mafiz, Kicau Bilang, Alena Murang, Bamboo Woods Orchestra, Linda Nanuil, Velvet Adult, Atmosfera, Syamel, Wani Kerry dan Pentarama. Ada juga pertunjukan seni dan kreatif, kedai pop-up dan makanan menarik. Rio Bah bersama Hotlink dibawakan oleh KKMM melalui My Creative Ventures. Layari Instagram @Rio in the City untuk maklumat lanjut dan jangan lupa patuhilah SOP fasa terkini. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami dalam Pastikan Sahih. Kita teruskan dengan segmen semasa. Kes demam denggi di Selangor meningkat dengan merekodkan sebanyak 270 kes sekaligus menjadikan jumlah keseluruhannya adalah 920 kes bermula 15 hingga 21 Mei iaitu pada Minggu Epidemiologi ke-20. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, pada ME ke-19 iaitu bermula 8 hingga 14 Mei, kes demam denggi yang dicatatkan di negeri itu adalah sebanyak 650 kes. Ini menjadikan kumulatif kes demam denggi dilaporkan dalam negara sehingga kini adalah 16,145 kes, telah meningkat sebanyak 52.4% bagi tempoh sama 2021 iaitu 10,597 kes. Sementara itu pada ME ke-20, Dr. Nur Hisham berkata, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya mencatatkan 121 kes, diikuti Sabah 119 kes. Johor 82 kes dan Kedah 43 kes. Dalam keadaan penularan jangkitan demam denggi yang tinggi ketika ini, setiap lapisan keluarga Malaysia perlu bertindak proaktif dengan memastikan persekitaran premis kediaman dan tempat kerja bebas dari tempat pembiakan nyamuk Aedes. Seramai 1,171,888 atau 33%
Kanak-kanak berusia 5 hingga 11 tahun di negara ini telah lengkap divaksin di bawah program imunisasi kanak-kanak COVID-19 kebangsaan PIC Kids. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun, sebanyak 2,913,596 atau 93.6% telah lengkap divaksin, manakala 3,10,184 atau 96.7% daripada kumpulan itu telah menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin. Sejumlah 16,96,363 atau 68.4% orang dewasa di negara ini telah menerima suntikan dos penggalak. 22,974,497 atau 97.6% telah lengkap 2 dos suntikan vaksin dan 23,251,151 atau 98.8% telah menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin. Wabak COVID-19 di Makkah dilaporkan sudah semakin terkawal dan prosedur operasi standard SOP turut dilonggarkan tanpa pemakaian pelitup separuh muka di kawasan terbuka. Menurut Konsul Haji Malaysia tabung haji di Jeddah, meskipun terdapat kelonggaran, beliau masih menyarankan jemaah haji Malaysia untuk terus memakai pelitup separuh muka bagi mengurangkan sebarang risiko jangkitan. Kerajaan Arab Saudi membenarkan seramai 1 juta jemaah haji berumur di bawah 65 tahun menunaikan ibadah rukun kelima itu pada tahun ini. Jemaah haji juga akan didedahkan dengan aplikasi tabung haji iaitu Hujjaj bagi memudahkan penyaluran maklumat penting terutama mengenai penginapan, pergerakan bas, kesihatan dan panduan ibadah haji. Paras air Tasik Bukit Merah susut. Situasi orang utan di Pulau Orang Utan Bukit Merah ketika ini berada dalam keadaan baik dan terpelihara meskipun jalan air yang menghubungkan pulau tersebut terjejas. Staf Pulau Orang Utan akan bawa daripada pukul 8 pagi berkayak, lebih kurang mengambil masa 45 minit sampai ke Pulau Orang Utan, dan petang pukul 5 dia akan balik ke sini baliklah. Masa ni alhamdulillah orang utan dijaga dengan rapi lah. Masih tidak ada terjejas, kesihatan dia masih terkawal lagi. Cadangan penubuhan jawatan kuasa khas bagi menentukan harga barang antara yang akan diusulkan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP. Cadangan penubuhan jawatan kuasa itu akan dimukakan dalam mesyuarat Kabinet. Kabinet setuju, saya yakin kita akan wujud satu jawatan kuasa penentuan harga untuk satu barang tersebut. Sebelum ianya manalah kita sekarang ni kita bertindak semacam ad hoc. Yang ada masalah kita selesai. Maknanya just macam macam bomba. Ada api terpadam. Kita tak nak gitu. Kita nak maknanya once and for all. Itu hasrat kita lah. Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB memperuntukkan sebanyak RM59.6 juta kepada Felka Berhad bagi melaksanakan projek ternakan ayam pedaging sistem tertutup yang akan dilaksanakan di Tanjung 100 Kuala Rompin, Pahang. Mengeluarkan peruntukan sebanyak 80 juta dan 59.4 juta kita bagi kepada Fikra untuk melaksanakan rancangan penternakan ayam, peternak ayam daging sistem tertutup yang sekarang ini kita dalam proses ongoing. Mana ongoing itu kita dah membuat kerja-kerja awalan seperti kerja tanah, site clearing dan tunggu untuk banner sistem tertutup tersebut. Yang mana sasaran kita daripada 59.64 juta itu, sasaran kita adalah boleh mengeluarkan lebih kurang 600,000 ekor ayam per pusingan. Perpusingan ini selama 35 hari dan boleh menempatkan peluang pekerjaan seramai 500 orang. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob mahu semangat persaudaraan, persahabatan dan perpaduan yang menjadi budaya dan amalan hidup rakyat memantapkan semangat keluarga Malaysia.
Bersempena Hari Gawai, Perdana Menteri ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Gawai kepada keluarga Malaysia kaum Dayak di Sarawak. Menerusi hantaran di Facebook page rasmi, Perdana Menteri percaya perayaan Hari Gawai tahun ini kembali diraikan dalam suasana yang meriah selepas 2 tahun menghadapi pandemik COVID-19. Beliau juga mahu keluarga Malaysia mengambil peluang untuk kunjung mengunjungi sanak saudara dan sahabat handai tanpa mengabaikan keselamatan diri dan orang sekeliling. Perayaan Hari Gawai menandakan bermulanya musim baharu penanaman padi yang membawa nafas baharu kepada masyarakat Sarawak. Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa mengadakan pertemuan dengan rakan sejawatnya dari Singapura pada acara AsiaTech X Singapura 2022. Fokus pertemuan tertumpu kepada perbincangan mengenai kerjasama digital rentas sempadan dan isu pembangunan ekonomi digital yang stabil. Perkara sama turut dibincangkan dalam pertemuan yang berhormat dengan Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi Brunei, Datuk Seri Setia Awang Abdul Muttalib, serta turut bertemu rakan sejawatan dari Indonesia. AsiaTech X Singapura melibatkan acara ATX Summit dengan undangan secara eksklusif diadakan di Millenia dan ia dirasmikan oleh Timbalan Perdana Menteri Singapura dan Menteri Penyelaras Dasar Ekonomi. Setiap kementerian telah diminta untuk mempercepat projek pembangunan kerana ia memberikan kesan berganda khususnya untuk menggerakkan ekonomi akar umbi. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob menyatakan perkara itu dalam syarat Majlis Tindakan Pembangunan Negara yang berlangsung di Putrajaya. Menerusi hantaran di Facebook, beliau menjelaskan di bawah bajet 2022, kerajaan memperuntukkan sebanyak 40.5 bilion ringgit untuk pembelanjaan pembangunan asas. Pada masa sama, kerajaan memberikan perhatian serius kepada kenaikan harga bahan binaan. Dalam pada itu, intervensi segera juga akan diambil oleh agensi terbabit bagi mengawal kenaikan harga bahan binaan kerana ia memberi kesan kepada projek-projek pembangunan. Polis Selangor akan memanggil semua individu terlibat dalam penganjuran Majlis Sambutan Aidilfitri yang menyajikan tarian separuh bogel oleh penari lelaki berperwatakan wanita. Di Shah Alam minggu lalu, Ketua Polis Selangor, Datuk Arjunaidi Mohamed berkata, pihaknya sedang mengesan beberapa individu yang dipercayai berada di luar kawasan untuk dirakam keterangan. Pihaknya menahan individu terdiri daripada seorang selebriti media sosial iaitu Instafamous dikenali sebagai Cik Lala yang didakwa sebagai penganjur majlis itu. Pihak polis akan melakukan beberapa lagi tangkapan berhubung insiden sekumpulan lelaki berperwatakan wanita diadakan didakwa menari separuh bogel dan membakar bunga api pada majlis rumah terbuka Aidilfitri di sebuah unit dalam kawasan perumahan di Shah Alam Jumaat lalu. Kertas siasatan akan diserahkan kepada Timbalan Pendakwa Raya sebaik saja semua siasatan dan rakaman percakapan saksi serta suspek selesai untuk tindakan lanjut. Pastikan saya berat seketika kembali selepas ini. Berlaku peningkatan ketara dalam kes bunuh diri berbanding tahun-tahun sebelum ini. Dan menurut PDRM, sehingga Mac tahun ini sahaja sejumlah 336 kes bunuh diri dilaporkan. Kita mampu tanganinya seandainya kita dapat kenal pasti simptom-simptom awal kemurungan. Jangan lalui sendirian. Dapatkan pertolongan. Saya yakin Malaysia terus menjadi destinasi pilihan kepada pelapor-pelapor asing. Dan sebab itulah saya
mahu supaya politik Malaysia yang stabil ini dikekalkan. Kerana kestabilan politik lah yang menyebabkan keyakinan pelabur-pelabur daripada luar untuk melabur di negara kita dan juga undang-undang kita yang jelas, dasar kita yang jelas dari segi pelaburan ini. Sebab itulah kita sentiasa menjadi destinasi pilihan. Dan saya gembira dengan perjumpaan saya di Jepun ini apabila ketua-ketua industri ini masih melihat Malaysia sebagai hak yang terbaik bagi mereka membuat pelaburan untuk perluas, untuk mereka mengeksport barangan mereka ke negara-negara ASEAN yang lain. Saksikan secara langsung Majlis Pelancaran Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia yang akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob pada 4 Jun 2022 bertempat di Kompleks Sukan Negeri Terengganu, Kuala Nerus, Terengganu, Darul Iman di TV1, saluran berita RTM dan rtmklik.gov.my. Baik, sedikit pembetulan untuk siarannya adalah pada pukul 10.30 pagi untuk acara program Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami. Seperti biasa, untuk minit-minit yang terakhir, segmennya adalah segmen notifikasi. Ayuh kita aktifkan. Segmen notifikasi di mana kami akan war-warkan hebahan yang perlu anda ikuti. Apakah ia? Jangan lupa untuk saksikan program Bicara DR iaitu Diari dan Rawat pada malam ini bersama tetamu yang diraikan iaitu Dr. Luqman Muhammad Rashid dan juga Encik Muhammad Fikri Normi iaitu bapa kepada bekas pesakit dengan topiknya adalah angin pasang ataupun hernia. Saksikannya malam ini 9 malam di saluran berita RTM juga siaran serentak di TV1. Untuk mudah, muat turun saja aplikasi RTM Klik ke telefon pintar anda melalui Google Play atau App Store. Dan seterusnya kita war-warkan sekali lagi aspirasi Jelajah Keluarga Malaysia. Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia diteruskan dan kali ini berada di Terengganu pada 2 hingga 4 Jun 2022 di Kompleks Sukan Negara Terengganu, Kuala Nerus, Terengganu, Darul Iman. Bermula seawal 9 pagi hingga 6 petang. Untuk maklumat, anda boleh layari laman sesawang di www.keluargamalaysia.gov.my. Sempena Hari Penderma Darah Sedunia 2022, pertandingan menulis esei bermula 1 sehingga 14 Jun 2022, 8 pagi adalah ditutup acaranya dan Pusat Darah Negara Jalan Tun Razak. Syarat-syarat penyertaan adalah peserta berusia 15 tahun dan ke atas. Ia perlu menderma darah atau membawa seorang penderma darah sebagai syarat penyertaan. Menulis esei berkaitan derma darah, kukuhkan perpaduan dan tidak melebihi 200 patah perkataan. Ayuh sama-sama kita sertai pertandingan menulis esei ini. Dan ini pula kita bawakan untuk makluman anda, pertandingan kuis ASEAN Peringkat Kebangsaan 2022 bermula 1 hingga 30 Jun 2022. Anda hanya perlu scan QR Code yang tertera dan acaranya adalah bermula hari ini. Ayo sama-sama kita sertai like page Facebook yang telah tertera dan juga pertandingan kuis ASEAN Peringkat Kebangsaan. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Seperti biasa, pastikan saya kita akan berjumpa lagi pada hari esok pada pukul 3.30 petang di saluran berita RTM My Free View 123. Dan di mana saja anda berada, anda boleh saksikan kami dengan muat turun aplikasi RTM Klik ke telefon pintar anda melalui Google Play atau App Store. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Salam Hari Gawai.